di sana tegur lah kalau ada rezeki, kalau tak ada apa orang melintang lah. Suara okey terima kasih. Terima kasih. Itulah, minta maaf sahabat tadi agak terganggu sikit teknikal kat sini. Saya pun hairan, kebelakangan ni wifi kat sini sering kali juga terganggu. Masalah. Walau bagaimanapun sahabat, tolong sharekan live saya boleh tak? Tolong sharekan, tolong nyatakan suara saya dan audio visual ni semua okey, tak ada masalah. Salam dari Pulau Besar. Terima kasih. Ada live tuan, terima kasih. Ya, tajuk live kita hari ni saya tulis itu keputusan permohonan Datuk Seri Najib untuk batalkan sabitan kes asasinya esok. Itulah dia. Kita akan berkatakan tentang itu, dan juga kalau ada perkara-perkara lain juga kita akan berkata, insyaAllah Faizal Malaya pun dia kata dia nak bersama dalam live saya hari ni. Tapi itulah, ada masalah sedikit lah, tapi saya nak ambil saya punya desktop lah satu, nak pastikan saya ni dapat. Sebentar ya sahabat, sebentar ya. Kena pakai desktop pula lah, kena pakai dua. Okey, tak apa, terima kasih. Apapun, terima kasih sahabat. Agak perlahan sikit live kita hari ni. Terima kasih. Pun sharekan live saya boleh Pun sharekan. Kita nak berkata tentang keputusan permohonan besok Datuk Najib. Kenapa Datuk Najib buat permohonan? Pekan lain okey pekan. Pekan datang tak? Biasanya kalau ada kes rayuan seperti ini daripada Pekan Pahang, ramai yang akan datang. Kan? Anali kata biasanya tengah live begini warna merah, yang ni kelabu. Dan share. Tapi tak apalah. Terima kasih. Mus Usuf, terima kasih. Terima kasih anda sudi sharekan live saya ni. Tapi malangnya saya tak dapat lihat di sini live saya lagi. Saya pun tak faham. Dia live video is starting. Baru starting tapi tak ada tengok komen-komen, tak dapat baca di sini. Tak ada nak buat apalah. Tapi tak apa. Okey, apapun insya-Allah saya akan bersama dengan Faizal Malaya nanti untuk saya akan cuba hubungi Faizal Malaya dulu lah. Banyak juga yang mungkin Faizal Malaya akan kongsikan dengan saya ini. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam Raja. Biasalah dia nak buat line ni, aspek teknikal kita ni macam-macam Faizal. Macam-macam persoalan timbul. Itulah kita nak berjuang ni. Nak berjuang membantu pihak-pihak tertentu, tetapi itulah apakah pihak-pihak tertentu mahu bekerjasama untuk memudahkan apa yang kita usahakan untuk diorang ni kan. Faizal Tak tahu Raja, aku pun dah malas nak cakap lah. Tawar hati Faizal Ya. Aduh, daif je kan. Tapi nak buat macam mana Faizal? Nak buat macam mana? Susah nak cakap Raja. Cakap salah, tak cakap pun salah. Itulah, aku faham apa yang kau maksud. Aku tengok kau punya gesture pun aku faham Faizal sebenarnya. Kita jadi serba salah kan? Cakap nanti cakap kata banyak cakap. Tapi kalau tak cakap nanti pun macam tak kena. Kesian lah kawan-kawan kita merintih kawan-kawan kita yang berjuang melalui media sosial ni nak membantu UMNO tetapi suara-suara mereka ini macam tak diambil peduli Faizal Ya. Dan kita ni bersyukurlah kerana ada juga rakan-rakan
yang mengikuti live kita ini, yang setia, yang sentiasa memberi semangat, memberi dorongan, dan mereka juga nak kalau boleh kita terus bersiaran. Sebab apa? Sebab diorang nak banyak maklumat tentang perkembangan semasa. Sebab tak ada sangat daripada sumber-sumber lain. Kan? Kalau kita tak buat live lah, dia mulalah kita kenapa tak buat live, kenapa live tak dapat lah, kenapa itu, kenapa ini. Diorang macam tak happy lah kan. Sebab bagi diorang kalau kita tak buat live, diorang pun semangat perjuangan diorang pun boleh jadi hilang. Ada yang kata begitulah. Bukan semua, Fazal. Jadi pihak-pihak macam daripada Akar Umbi, UMNO, rakyat bawah ni nampak apa yang kita lakukan. Tetapi yang pihak atasan ni, ada kawan saya sebut dalam hantaran dia. Dia kata apa? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Maksudnya kalau apa-apa kemenangan tu, orang-orang lain yang tunjulkan diri. Tetapi yang menyerit, melalak saban malam ialah kita-kita inilah. Buka lah. Sekejap Fazal, aku nak ambil satu benda lagi. Kau bercerita sikit Fazal dengan kawan-kawan kita. Assalamualaikum semua sahabat. Apa khabar? Dah lama, dah beberapa hari tak buat live ni. So, malam ni Raja call saya, dia nak ajak buat live. Jadi saya kata okey lah, saya pun okey je nak buat live. Kita boleh bawa cerita-cerita kan. Cerita-cerita santai lah sema-sema malam ni. Okey Fazal, tajuk live kita ni aku tulis itu jelas juga terpampang di skrin. Keputusan permohonan Datuk Seri Najib untuk batalkan sabitan kes SRC dia tu esok. Besok ramai-ramai sahabat, kalau mana yang ada ke lapangan, yang mana dekat tu eloklah. Pergilah ke Putrajaya, ke Istana Kehakiman, di mana kes rayuan lagi lah lebih kurang keputusan permohonan rayuan Datuk Seri Najib untuk batalkan sabitan kes SRC dia tu esok. Video kau sangkut lagi Fazal, kenapa? Okey, sorry, tertekan. Okey. Tertekan benda lain tadi. Okey, tak apa. Okey. Sekejap aku nak bagi nampak muka kau clear kat sini. Okey Raja. Kau dah makan lah Raja? Aku baru lepas makan tadi. Tiba-tiba ada kawan nak jumpa, itu yang ada start lewat sikit. Okey. Okey, aku baca sedikit lah. Aku bacakan sedikit tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kes Sus Najib ni lah. Untuk besok lah. Okey Raja. Supaya orang faham. Okey, sahabat semua. Esok Mahkamah Persekutuan dijadualkan untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terhadapnya terdahulu itu yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng lah 42 juta. Itu keputusan daripada mahkamah. Dan denda sebanyak kerana dikatakan menyeleweng 42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Bekas Perdana Menteri ini Datuk Seri Najib memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan itu yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 bulan Ogos tahun lepas, atau agar rayuannya itu didengar semula. Panel terdahulu terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim. Sekarang ni diangkat menjadi Presiden Mahkamah Rayuan, serta Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah kini dia menjadi menjadi Hakim Besar Malaya, dan Nalini dan Datuk Nalini Padmanabhan dan Datuk Mary Lim Tian Suan, termasuk dengan Ketua Hakim tu 5 orang lah. Panel hakim baru yang akan mendengar percubaan
terakhir Datuk Seri Najib, percubaan terakhir ingat Datuk Seri Najib melalui prosiding mahkamah untuk mengenepikan keputusan itu. Perbicaraan dijadualkan bermula pada jam 9 pagi esok. Malaysia kini silap. Esok Mahkamah Persekutuan dijadualkan mendengarkan permohonan Datuk Seri Najib untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman selama 12 tahun itulah. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah dia sedikit tentang apa yang akan berlaku besok lah. Pada 23 Ogos tu, Hakim Tengku Mamun telah menolak rayuan akhir Najib, berkata peguam walaupun hadir dan ada dalam rekod mahkamah secara fizikal tapi enggan berhujah walaupun selepas diminta mahkamah berulang kali. Macam-macam lah. Okay. Tapi kena ingat juga, selain itu Datuk Seri Najib menerusi tentuan, menerusi peguam dia lah. Pada 5 Januari lalu, memfailkan petisyen kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan itulah arbitrary. Petisyen itu difailkan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Geneva melalui penghujahan digital dan beliau memohon pembebasan dan perbicaraan semula berikutan pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang didakwanya mempunyai kecacatan serius dan bertentangan dengan peraturan keadilan antarabangsa. Itulah dia, Fazal. Jelas Fazal? Ya. Jelas. Okey, jadi di sini kita cuba bincangkanlah. Ya. Apa yang ingin kau kongsikan sini, Fazal? Okey, aku ada tengok hari ni dalam TikTok ada di post kan yang mereka kumpulan-kumpulan sebelah Datuk Seri Najib mahukan yang JD ni dilakukan secara live streaming saja tapi ditolak Jadi bila ditolak tu saya pun tak faham kenapa mahkamah pihak pendaftar ke mahkamah ke membuat keputusan untuk menolak. Tapi kalau kita tengok esok adalah penentu kalau Mahkamah Persekutuan menerima yang ada berlakunya cacat di dalam judgement yang diberikan oleh hakim di keputusan dibuat di Mahkamah Persekutuan tu, kalau ada cacat, maksud dia Tok Najib insya-Allah akan dibebaskan esok lah Tapi kalau berlaku sebaliknya, maka keputusan tidak memihak kepada beliau lah. Cuma yang menjadi kerisauan saya, orang yang akan mengadili judicial review esok ni bagi saya adalah kumpulan-kumpulan orang yang sama lah. Jadi saya sebenarnya tak memberi harapan yang banyak lah tentang keputusan Tok Najib esok, sama ada favorable ke tak, sama ada favorable ke Tok Najib lah. Itulah komen saya, Raja. Okey. Susah nak cakap. Kau rasa macam mana, Raja? Aku rasa kali ini mahkamah tak boleh buat main-main dalam hal ini. Kena serius. Bukan maksud aku sebelum ni main-main dah. Kalau nak kerja main-main dah juga. Tak salah kan? Kalau diorang nak fikir macam tu. Kan? Memang kita nampak tak serius pun. Kali ini dia kena ambil serius. Sebab jangan sampai kes perkara ini dibawa ke peringkat antarabangsa. Kan? Kan? Sebab Peguam Datuk Seri Najib pun sudah membuat permohonan untuk dibicarakan di peringkat antarabangsa, kan, dibicarakan kembali kan, kerana dia kata keputusan dibuat tak kesnya itu macam tidak adil terhadap diri dia, banyak perkara yang tidak kena kan. Jadi kalau nak biar perkara itu berlaku, teruskanlah sabitanlah Datuk Seri Najib ni dengan kesalahan-kesalahan yang tak sepatutnya dikenakan pada dia kan, tuduhan yang kita rasa banyak yang masih boleh dipertikaikan kan. Tapi kalau nak selamat, bagi akulah kalau rasa nak selamat, lebih baik terima sajalah ataupun maksudnya batalkan je lah sabitan kes asasi ni
kan, ataupun sekurang-kurangnya lakukanlah perbicaraan semula, kan. Kerana kita lihat ramai para saksi, kita tengok ada tempangnya dalam perbicaraan, tak sempat-sempat nak masukkan Dr. Najib, terburu-buru sangat, kan. Sampai Dr. Najib kadang nak minta rayuan penangguhan 1 hari pun susah sangat, kan. Jadi kalau nak menjatuhkan imej kehakiman tanah air kita ini, teruskanlah dengan sabitan kes asasi terhadap Datuk Seri Najib ni, kan. Bagi aku macam itulah. Jadi malulah tanah air kita, negara kita. Kerana perkara ini orang semua dah nampak lah ada yang tak kena dalam perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib ni. Itu pandangan aku lah, Fazal. Ya. Betul lah. Memang banyak cacat celah dia sebab bagi aku keputusan yang dibuat, dia tak mengambil kira banyak bukti-bukti baru yang pihak peguam Datuk Seri Najib cuba bawakan, ya. Sepanjang perbicaraan dia di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Kita tahu yang judgement yang dibuat oleh Hakim Nazlan di Mahkamah Tinggi pun ada banyak benda tak betul, ya. Jadi itu sebab saya heran kenapa perkara macam ni boleh berlaku. Seolah-olah macam mereka tak orang kata mereka badan kehakiman ni tak praktis, ya, the basic hak yang sepatutnya diberikan kepada Seri Najib. Apa sahaja evidence yang ada sepatutnya benda ni boleh boleh dibawa di mahkamah untuk tujuan pembelaan beliau. Tapi benda ni seolah-olah tak berlaku di mahkamah di Malaysia, ya. Jadi itu yang kita sedih. Okey Raja. Aku rasa... Kau rasa macam mana pendapat kau? Perkara ini sepatutnya dah lama dah boleh diselesaikan dah. Tapi sedikit mengecewakan lah. Sebab masa kita sudah ada peluang untuk menegakkan kebenaran ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, peluang cerah begitu lah, kan. Bila Ismail Sabri kalau dia dapat bertindak adil, kita tak boleh nak kata pada zaman Mahathir 22 bulan dan juga Muhyiddin, kerana mereka ini memang nyata adalah musuh Datuk Seri Najib, ataupun mereka memusuhi Datuk Seri Najib. Tetapi bila Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, banyak perkara dia boleh lakukan agar Datuk Seri Najib mendapat keadilan yang sebenarnya. Tetapi sangat malang perkara ini tidak berlaku. Rupa-rupanya Datuk Seri Ismail Sabri terikat dengan perjanjian rahsia dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan syarat-syarat yang tertentu di mana mengikatlah Ismail Sabri itu daripada banyak perkara. Antaranya ialah tidak dapat untuk menukarkan lantikan-lantikan daripada Muhyiddin itu. Ini saya rasa satu kebodohan lah yang dilakukan oleh Ismail Sabri. Pandangan kau, Fazal? Betul lah. Bagi aku, kalau kita nak kirakan Raja, ya, sebenarnya orang yang merancang untuk memenjarakan Datuk Seri Najib memanglah kita tahu kumpulan Atok dengan Muhyiddin Yassin. Tetapi bagi aku, antara orang yang kita patut persalahkan juga adalah Ismail Sabri lah. Sebab dia seolah-olah tak melakukan apa-apa kepada ex-boss dia. Ex-boss dia yang pernah mengangkat dia sampai dia menjadi Perdana Menteri. Dulu dia ni kira tak ada apa-apa, dilantik, dibawa masuk oleh Datuk Seri Najib. Tapi macam ni lah orang jenis tak ingat, tak kenang apa yang orang lain tolong dia. Jadi aku salahkan Ismail Sabri lah dalam perkara ni. Sampai hati dia boleh tengok orang yang menolong dia selama ni dipenjarakan dan dan seolah-olah beliau tak membantu dalam kalau kita tengok prosiding mahkamah yang betul-betul dijadikan alat oleh segelintir kepimpinan politik tertentu untuk memenjarakan Datuk Seri Najib. Jadi benda ni sedih lah, ya. Kita ada pemimpin UMNO yang sepatutnya mendukung dan menjaga institusi presiden suatu masa dulu
macam Tok Najib apa semua, tapi mereka tak melakukan perkara ni. At least Tok Najib tu sebagai ex-Presiden UMNO sepatutnya dia kena all out dah buat. Tapi dia lebih orang kata mementingkan kepentingan kedudukan beliau daripada institusi UMNO tu sendiri. Aku harap orang macam ni kan patutnya MKT harus lakukan sesuatu lah. Orang macam ni sepatutnya kena pecat dia daripada UMNO. Kalau benda macam ni berlaku di dalam parti PKR ataupun DAP memang orang macam Ismail Sabri ni dah tak ada tempat dah kena tergajang keluar dah Raja. Okey Raja. Kita ada juga mendengar laporan mengatakan sahabat kita jugalah ada membuat aduan kepada Majlis Disiplin. Majlis Disiplin ke apa? Jawatankuasa Disiplin UMNO. Dia sebut apa tu? Jawatankuasa Jawatankuasa Disiplin. Jawatankuasa Disiplin UMNO supaya mengenakan tindakan terhadap individu-individu yang memang berhasrat untuk melihat Datuk Seri Najib dipenjarakan, dan individu itu salah seorangnya ialah bekas pegawai khas kepada Datuk Seri Ismail Sabri, di mana juga ianya menunjukkan jelas bahawa kalau betul daripada audio-audio yang kita dengar itu, ini menunjukkan Datuk Ismail Sabri juga bersebahat melalui orang-orang dia untuk memenjarakan Datuk Seri Najib. Kau ada dengar tentang itu, Azhar? Aku rasa aku ada dengar, tapi macam tak pastilah. Salah seorang daripada pegawai khas. Macam ada dengar aja, tapi aku tak ingat dah nama orang tu siapa lah. Tapi viral lah dah macam seminggu 2 minggu yang lepas kan tentang orang ni kan. Yalah, tak payah kita nak sebutlah namanya. Kita tunggulah keputusan nanti ataupun apakah Jawatankuasa Disiplin mengenakan tindakan. Kerana kita rasa ianya adalah agak keterlaluan. Maknanya ada campur tangan luar yang cuba untuk menghasut ataupun bekerjasama dengan yang tak sepatutnya mereka campur tangan hal-hal sedemikian, hal-hal yang berkaitan dengan kehakiman ini. Tetapi jika benar ianya berlaku, saya rasa tindakan tegas perlu dikenakan lah. Banyak sebenarnya aku nak cakap. Kita cakap pendek-pendek je lah. Jadi lagi satu, Faizal, cuba kau tengok dalam kerajaan sekarang ni, kerajaan perpaduan ni, sejauh mana kau nampak ketegasan dia untuk menegakkan kebenaran terhadap mereka-mereka yang tak naya ini, dan juga bertindak terhadap mereka-mereka yang sebenarnya telah jelas dan nyata adanya tangan darah di tangan mereka ni lah, dengan sogokan-sogokan ataupun makan-makan rasuah daripada pemimpin-pemimpin yang sedia ada ni, yang kita nampak sampai sekarang tak ada apa-apa tindakan pun. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia sudah nampak ada kebocoran, ada salah guna dana kerajaan, ada yang kata mula 2 bilion, lepas tu 4 bilion sampai 10 bilion, tetapi dia kata dia sudah tahu, tapi sampai sekarang pun hanya seorang dua ikan bilis saja yang kita nampak diseret, tapi yang lain-lain tu apa cerita, tak ada apa-apa tindakan pun. Pandangan kau tentang ni, Fazal? Aku rasa mungkin dia orang tangkap dulu lah, dia orang tangkap dulu orang yang menjadi orang tengah kepada sekumpulan orang politik ni. Cuma saya mengharapkan yang usaha ni bagus, tapi kalau boleh percepatkan lengkapkan kertas siasatan supaya benda ni boleh diserahkan kepada AG, dan seterusnya AG boleh bertindak lah ya. AG boleh bertindak untuk mendakwa mereka, orang politik yang terlibat termasuk parti-parti politik yang terlibat dalam perkara ni. Cuma kita difahamkan yang AG sekarang ni dah bagi hint untuk dia letak jawatan dalam bulan 1 ni. Cuma pelantikan tu saya harap dipercepatkan lah supaya kita boleh melantik satu AG yang lebih telus ya. Apapun kalau betul nak nak dakwa mereka-mereka yang terlibat, contohnya macam penyalahan gunaan dana 92.5 bilion tu, kita harus percepatkan lah buat, jangan
tunggu lama-lama sebab rakyat nak tahu sebenarnya apa yang Perikatan Nasional dah buat sewaktu mereka ni berkuasa, orang kata during pandemik 17 bulan setengah. Jadi kita nak tahu dan kita pun difahamkan yang mereka ni menjadi kaya raya secara tiba-tiba di saat rakyat tengah susah apa semua. Jadi biar rakyat tahu siapa sebenarnya muka-muka Perikatan Nasional ni yang mereka boleh menang sampai 74 kerusi parlimen yang mana undi ni dapat sebahagian besar daripada masyarakat Melayu. Jadi Anwar Ibrahim kena lakukan cepat perkara ni, tukarlah AG dengan cepat supaya kertas siasatan dapat orang kata dibuka dan didakwa kepada mereka-mereka yang terlibat lah Raja. Okey Raja. Kau rasa? Tak apalah, nanti aku komen lah. Sahabat, saya nak beritahu, saya tak buat masa ini saya masih belum dapat membaca komen-komen anda, setengah ada masalah-masalah teknikal sedikit sini. Dan juga saya harap bersabar, teruskan berkomen, teruskan berbincang. Dan juga jangan lupa besok akan ada kita akan dengar keputusan daripada permohonan Datuk Seri Najib melalui peguamnya untuk membatalkan sabitan kes SRC yang dikenakan terhadapnya lah. Kita harap ada berita-berita yang positif lah. Kau itu tak mustahil, usaha kena juga. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam tak yakin, macam Faizal sendiri pun dah tak yakin akan mendapat apa pengampunan ke ataupun dibatalkan sabitan itu ke. Tapi tak usaha mana tahu Faizal mana nak tahu juga ada pihak-pihak tertentu mungkin diorang dah sedar, diorang dah insaf ataupun diorang pun dah takut diheret. Kalau lah Faizal, aku nak tanya kau lah katalah kalau ini nanti dibuka ke pengadilan antarabangsa kan, mudah-mudahan dan tiba-tiba setelah dipanggil saksi-saksi yang tak pernah dipanggil perbicaraan di negara kita ni lah seperti Siti Aziz, Nik Faizal atau Jolo ke, kalau katalah mereka berjaya mereka, dan juga ramai lagi saksi-saksi lain seperti Noh Ahmad Yaakob yang patut hadir, kalau tak hadir dia akan kena tahan. Kau tahu tak macam kes Roger Ng dulu kan dia kena tahan dulu kan sebelum dia orang takut dia lari kan. Jadi bila tiba-tiba kita sudah nampak yang Datuk Najib tidak bersalah, aku tanya kau, apakah akan ada tindakan terhadap hakim ataupun hakim di tanah air kita ni? Rasa dia tak memberi apa-apa kesan Raja. Kalau benda tu memang hakim contohnya di PBB ke apa kan, mengadili kes Tok Najib ni, sebab dia the most pun dia orang boleh bagi nasihat lah kepada badan kehakiman kita supaya menjunjung kata the rule of law sebab kalau kita bawa pergi ke mana-mana mahkamah di luar negara pun, kalau dia orang tengok perjalanan kes yang ada bersama dengan bukti-bukti baru, saya hampir pasti sebenarnya hakim-hakim di luar negara pun rasa pelik dengan perjalanan kes Tok Najib ni. Macam mana Tok Najib ni tak dibenarkan untuk memberi bukti-bukti baru, dan bukti-bukti ataupun judgement yang dibuat di Mahkamah Tinggi pun nampak macam bertentangan dengan apa yang sepatutnya yang sepatutnya dia yang dia sebenarnya tak bersalah. Jadi itu sebab bagi saya nak put a pressure kepada Mahkamah Malaysia ni, saya rasa dia orang boleh bagi nasihat lah, tapi nak ubah keputusan tu saya rasa susah lah Raja. Itu pandangan saya lah. Mungkin aku rasa dia boleh, tapi itulah nanti kita pun sebab soalan-soalan ni tiba-tiba je aku terfikir aku rasa dia boleh mengubah keputusan, dia boleh mempertikaikan, dan bila keputusan tu nampak lebih sahih, dia orang boleh persoalkan kenapa perkara-perkara yang tertentu itu yang sepatutnya mahkamah di sini laksanakan, terutamanya memanggil saksi-saksi penting kan, yang memang sepatutnya mahkamah di sini lakukan tetapi tak lakukan.
ianya boleh dipertikaikan dan tidak mustahil keputusan pemenjaraan terhadap Datuk Seri Najib itu boleh ditarik balik dan Datuk Seri Najib bebas. Sebab banyak juga kes-kes yang dibicara di luar tu kita terpaksa patuh kerana kita terikat dengan PBB ya. Dan kalau ada benda yang tak betul bukan saja mungkin tindakan dikenakan terhadap hakim ke atau institusi kehakiman, kita juga kena menghadap silap sebab kita juga terikat dengan undang-undang antarabangsa, terutamanya bila kita menjadi ahli pada PBB ni dia ada syarat-syarat tentu kan. Ya. Maksudnya bila jadi ahli PBB itu mesti juga dia tengok kita sebagai negara yang merdeka dan perundangan kita telah diiktiraf oleh pihak PBB. Tapi kalau kita tak gunakan pakai perundangan itu dengan sebenar-benarnya, bila ada rule of the jungle, silap-silap negara kita juga boleh terkeluar daripada PBB kalau kita tak patuhi arahan daripada dia. Itu pandangan aku lah. Pandangan kau macam mana? Kita harap hakim di sana itu boleh bagi pressure lah kepada badan kehakiman. Bagi aku bukan setakat hakim tapi PBB itu sendiri boleh bagi pressure. Yalah, kita harap macam tu lah. Kita mengharapkan macam tu sebab memang dah ada presiden sebenarnya tentang perkara ni memang pernah berlaku. Tapi PBB pun saya harap mereka tak selektif lah untuk orang kata memberi pressure kepada kes Tok Najib ni ya, sebab dia tak boleh dia tak boleh macam tu sebab satu dunia sedang mati, nanti semua orang bertikaikan dia. Sepatutnya macam tu lah. Kita harap yang terbaik lah untuk dia kan. Tapi tu sebab bagi saya Raja, saya rasa UMNO dah ada sebahagian daripada kerajaan sekarang ya. Jadi bagi saya whisper lah dekat whoever lah, orang the authority party tolong lakukan sesuatu lah. Form lah pengampunan diraja cepat-cepat untuk Tok Najib. Percaya kat dia masuk penjara tu bukan salah dia Jadi kalau kerajaan yang ada sekarang tak boleh membantu Tok Najib, siapa lagi nak bantu dia? Ingat dia dipenjarakan dengan cara tak betul So kita harapkan UMNO dapat lakukan sesuatu lah. Okey Raja. Kau harapkanlah tapi aku tak mengharap Fazal. Sebab apa? Kau tengok dalam persidangan Agong Ngepau baru-baru ini yang lepas, berapa kerat sangat yang bersuara tentang keadilan terhadap Seri Najib yang kita dengar. Ketua Puteri dan juga Datuk Seri Zahid ada juga dalam putusan dasarnya ada menyebut keadilan terhadap Seri Najib, tapi yang lain-lain tu suam-suam kuku pun tak ada, samar macam tak ambil peduli pun. Walaupun Datuk Seri Zahid cuba menyemarakkan semangat kita supaya bersama dengan Datuk Seri Najib kerana dia tidak adil, kerana tidak adil apa yang dilakukan terhadap Datuk Seri Najib, tetapi sahutan laungan dalam Dewan pun macam nak tak nak je aku dengar. Jadi apa yang kita boleh harapkan sangat, sebenarnya dah lama dah kita harap, terutamanya satu ketika Ketua Pemuda, Ketua Penerangan, MKT dan semualah supaya penganiayaan tidak dikenakan terhadap mantan Presiden UMNO itu sendiri. Sebab ianya memang penganiayaan. Kita tahu itu ianya adalah pertuduhan politik kan, sehingga kini pun jelas ianya masih lagi jelas kita nampak Datuk Najib dianiaya. Tetapi mana suara-suara daripada orang UMNO selain daripada Presiden kita dan sekat dua yang lain? Kalau ada yang lain pun sekadar macam melepaskan batuk di tangga kan, nak tak nak je, tak ada nampak serius. Jadi kalau kita nak mengharap UMNO berjuang, suara pun tak dengar, nak berjuang macam mana Fazal? Tak patutlah buat macam tu. Itu je lah. Dia banyak berjasa pada negara Raja. Kes SRC International dengan 1MDB dia, bagi saya itu adalah tuduhan politik yang diwujudkan oleh Dr. Mahathir dan diteruskan zaman Muhyiddin dan juga Ismail Sabri. Jadi bagi saya sedih lah benda macam ni boleh berlaku di dalam politik tanah air kita. Sedih.
Aku Kalau dengar. tidak, kau bayangkan kalau semua polisi-polisi yang dibuat di zaman Datuk Seri Najib diteruskan sampai sekarang raja, sebenarnya kita rakyat yang mendapat tempias yang paling besar. Tapi kita main politik dengan cara kotor. Last kali rakyat kita juga yang terkena kesan dia. Tapi kadang-kadang bila saya terfikirkan beberapa perkara, kadang-kadang rakyat Malaysia ni betul lah tak berterima kasih sebenarnya kepada apa yang Tok Najib dah buat. Walaupun Tok Najib dah buat macam-macam, dah tentu-tentu Pakatan Harapan dulu, back then, before 2018, tipu manifesto, dia orang tetap mendapat solid, orang kata, sokongan daripada kumpulan-kumpulan yang pro kepada pihak-pihak Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi benda ni disambung di zaman sewaktu apa nama ni PRU15 yang menyebabkan UMNO kalah teruk sampai 30 kerusi tinggal. Jadi seolah-olah rakyat lupa apa yang sebenarnya Tok Najib dah bagi kepada rakyat. Jadi benda ni bagi saya tak apalah, lepas ni apa nak jadi kepada negara kita ni biarlah jadi. Biarlah rakyat yang kena kesan. Sebab orang kata in essence sebenarnya rakyat kita tak pernah rasa terima kasih pun. Kita ni lebih gemar untuk bermain politik daripada melihat seseorang pemimpin tu betul-betul melakukan tanggungjawab dia demi untuk menjaga rakyat, Raja. Okey, Raja. Itulah nak cakap macam mana, Faizal. Benda mudah pun tak mampu kadang-kadang rakyat untuk berfikir. Kan? Dia orang lebih berminat kepada persepsi-persepsi tanpa menggunakan akal fikiran yang matang. Allah menjadikan manusianya beza dengan makhluk-makhluk lain, kelebihannya kerana kita ada akal fikiran. Tetapi kadang-kadang manusia ni lebih rela mati daripada berfikir. Saya katakan sedemikian ialah kerana benda-benda mudah pun kadang-kadang kita jawab, dia orang punya jawapan, malas aku nak fikir lah. Lepas tu, mahkamah dah tentukan, dia dah jatuh hukum pun nak petikai, kan? Macam tu je. Tapi Allah bagi kita akal fikiran untuk kita mendalami. Kita kena faham kadang-kadang ada usaha-usaha yang sengaja untuk mengenakan Datuk Seri Najib itu kerana pihak-pihak yang nak mengenakan dia tu asalnya bukan mahkamah, tetapi ada pihak-pihak lain yang menguasai kehakiman ni, mahkamah ini, dan kawal mahkamah ini yang mahkamah ini jadi pak turut ikut dia dengan mungkin ada dengan sogokan, mungkin juga dengan ugutan, mungkin juga dengan tawaran-tawaran yang lebih luar biasa ataupun macam-macam lah, kita tak tahu. Tapi manusia ni kata, malas lah aku nak fikir, biar aku pangkah ni. Diorang semua kata UMNO tak bagus, tak payah pangkah. Diorang semua kata ini tak payah. Orang kata je, selalu orang kata. Sendiri punya kata tu macam mana, kan? Jadi dalam diri kita ni ada another sense, sixth sense, ketajaman akal fikiran kita, hati kita, dia rasa yang aku tengok orang tak guna pun, kan? Diorang nak mudah je. Sebab tu aku kata diorang rela mati dari berfikir, kan? Menyusahkan diri diorang je nak fikir. Ini politik, aku tak nak campur konon-konon. Kan? Tapi bila negara jadi macam ni, nak salahkan orang politik, nak salahkan kerajaan, tetapi bila ada hak peluang untuk memilih kerajaan yang sebenar-benarnya, mereka tak buat, kan? Lepas tu nak salahkan kerajaan. Ketika zaman macam Faizal sebut, zaman Datuk Najib dulu, okey, steady, cantik, senang ke, kan? Takkan diorang tak boleh nak fikir, kan? Kalau diorang nak kata Datuk Seri Najib mencuri, menyamur, menyangak, mana duit yang diorang kata Datuk Seri Najib curi tu? Kalau setakat 42 juta bagi orang, setakat kalau kita nak bandingkan dengan Muhyiddin yang kita cakap berbilion-bilion, dengan 42 juta tu tiap kuku je. Lepas tu kita dah cek balik, 42 juta tu bukannya duit daripada yang sogokan ataupun orang kata komisen yang mereka kata Datuk Najib minta tu semua, tapi diorang sengaja masukkan dalam akaun Datuk Najib untuk mengenakan Datuk Najib.
Perkara ni Allah bagi kita akal fikiran untuk kita mendalami. Tapi malangnya kita cakap-cakap orang pun kita malah nak dengar, malah nak fikir. Lepas tu sendiri lagi nak usaha nak dapatkan maklumat lagi tak nak. Lalah kau main pangkah je, main suka-suka, sonok-sonok. Bila negara jadi macam ni, nak salahkan siapa? Oh, salahkan Zahid. Oh, nak salahkan ini, nak salahkan itu, nak salahkan ini. Diri sendiri tak nampak. Siul lah. Yalah, contohnya raja Contohnya raja masa kumpulan Pakatan Harapan Perikatan Nasional menjadi pembangkang dulu dia orang selalu nampak champion masa jadi pembangkang. Kononnya rakyat terjejas apa semua. Kalau kita tengok naratif yang berlaku sekarang raja kita tahu yang esok lusa insya-Allah kata OPR akan naik lagi 25 mata asas daripada 2.75 ke naik lagi 25%, dia akan jadi 3% dan kemungkinan bulan 3 nanti akan naik lagi 25 mata asas. Ada saya baca satu artikel raja dia menyatakan yang sekiranya OPR Bank Negara naikkan 25 mata asas esok atau lusa ni dia akan menjejaskan lebih 30,000 orang yang akan yang bakal menghadapi situasi kena bankrupt raja Itu kita belum tengok bulan 3 nanti bila dia orang akan naikkan lagi ke 25 mata asas. Dia akan menjadi kita punya OPR sebanyak 3.25 saja. Itu sebab bagi saya benda-benda yang parti-parti politik ni kata untuk membantu rakyat ni sebenarnya rektorik dia raja. Lepas tu bagi tahu kata yang orang kata si apa nama ni prerogatif untuk naikkan OPR ni terletak kepada Bank Negara Malaysia. Jadi aku tak faham lah kalau kau bagi alasan macam tu Saya rasa kan kalau insya-Allah Datuk Najib ni masih berada sebagai Perdana Menteri aku tak rasa yang OPR akan naik berulang kali akan naik banyak kali. Dan kalau naik pun saya rasa Datuk Seri Najib mesti ada dia punya cara untuk ianya tak memberi kesan secara langsung kepada masyarakat terutama sekali pada golongan M40 dan B40 lah. Tak kisahlah sama ada dalam bentuk subsidi ke macam mana ke kan. Sama ada dalam bentuk kenaikan installment tu boleh dikecualikan daripada pihak kumpulan M40 dan B40 ni membayar dan ataupun kerajaan boleh suntik addition orang kata wang kenaikan OPR ni terus kepada bank tersebut. Aku rasa mungkin Tok Najib mesti akan ada cadangan akan ada cara untuk melakukannya. Tapi kita tak nampak benda ni berlaku di zaman kerajaan sekarang lah. Jadi kalau nak cakap pasal nak kembalikan wang ke dalam poket rakyat ni, be serious lah. Jangan sekadar kamu nak buat rektorik lah. Sebab kamu dah jadi parti pemerintah. Dulu masa kamu jadi pembangkang, macam-macam kamu canang kepada rakyat. Kononnya kamu ni is better dari kerajaan di bawah Datuk Seri Najib dulu. Jadi sekarang ni masalah untuk kamu buktikan. Jangan ingat orang macam saya ni lupa apa yang kamu pernah berjanji dulu dan memberi sesi penerangan kepada rakyat yang kononnya you are better than Najib lah. So do it lah. Jangan bohong kami lah.